Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam penuh inspirasi diucapkan kepada anda semua penonton-penonton wanita hari ini. Walau di mana anda berada yang sedang menonton kami di kaca TV ketika ini dan juga secara langsung dalam talian menerusi laman sawang Facebook. Terima kasih diucapkan kerana menjadikan kami wanita hari ini sebagai siaran tengah hari anda. InsyaAllah kami berdua, saya Fiza Sabjahan dan juga rakan siaran Fatin Hamimah Yusof akan berkongsi kepada anda antara perincian-perincian dan juga pelbagai informasi-informasi menarik yang telah pun sempat disusun arta oleh penerbit kami pada hari ini. InsyaAllah. Dan kita ambil kata-kata semangat Fiza tu tadi untuk kita terus semangatkan untuk hari ini. Walau apa pun cabaran, ujian kita tenang, kita bukakan fikiran yang positif dan juga hati yang terbuka. Ya, saya pun rasa positif. Awak pun rasa positif? Baik. Okey, Fiza, seperti biasalah kan, untuk kita buka perbincangan hari ini, kita nak kongsikan dengan penonton kita berkenaan dengan statistik semalam COVID-19 yang mana 17,405 kes baru dicatatkan semalam. Tapi syabas juga saya nak ucap kepada frontliner kita kerana 12,373 kes sembuh dicatatkan, melebihi daripada kes baru. Kalau kita dapat lihat di situ sebanyak 143 kes kematian dilaporkan. Takziah diucapkan kepada mereka yang kehilangan ahli keluarga akibat daripada kes COVID ini. Dan kalau kita lihat ada sedikit penurunan di situ, Fatin. Betul. Tetapi daripada 143 kes tersebut, sebanyak 14 kes merupakan kes BID ataupun brought in dead. Ini yang kita nak kongsikan kepada anda semua. Haruslah kita terus patuh dan akur terhadap segala SOP yang telah pun ditetapkan. Dan kalau kita lihat juga tadi tentang kluster terbaru, sebanyak 41 kluster dilaporkan sehingga semalam, yang mana terdapat 22 kluster merupakan kluster tempat kerja, manakala 16 kluster merupakan kluster komuniti. Okey, tapi sebelum tu kita nak ucapkan tahniah juga kepada seluruh rakyat Malaysia yang mana sehingga semalam, Fatin, sebanyak berapa banyak kes vaksinasi? Sebanyak 18,393,347 rakyat Malaysia yang telah divaksinasi dos pertama dan juga dos kedua. Tahniah kita ucapkan. Tapi bagi anda yang masih lagi belum, yang masih lagi tunggu lagi date tu, jangan lupa untuk kemaskini anda punya MySejahtera dan juga tunggu dengan kesabaran. InsyaAllah. Jangan lupa kena sentiasa kemaskini MySejahtera anda tu untuk lihat tarikh yang telah pun diberikan. Bercakap tentang vaksinasi ini, sempat juga kami nak kongsikan sesuatu kepada anda yang menarik di laman sesawang Instagram. Semalam sempat tengok di laman sesawang Instagram Mesra Homes yang mana nenek-nenek kita di sana juga telah pun divaksinasi. Kita juga nak ucapkan tahniah kepada Puan Faizah Ali selaku pengasas kepada Mesra Homes ini yang sama-sama kan memastikan nenek-nenek kita ini dalam keadaan yang telah pun divaksin, menjaga kebajikan mereka, menjaga kesihatan mereka. Dan kita juga nak ucapkan tahniah kepada pihak yang membantu untuk memudahkan proses vaksinasi nenek-nenek kita di rumah Mesra Homes. Betul. Kita harapkan ini dijadikan contoh untuk mereka di luar sana, untuk kita mengutamakan mereka warga emas ini untuk terus diberi vaksinasi. Dan juga saya ada baca juga pesan nenek-nenek di Mesra Home yang mana dia kata doa banyak-banyak, insya-Allah kita semua ni akan dilindungi. Comel sangat. Saya rasa rindu pula dekat arwah nenek saya bila tengok bingkisan ini, dan kita doakan semoga nenek-nenek kita akan terus berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, dan inisiatif yang dilakukan ini dapat diteruskan agar ramai lagi warga emas ataupun golongan yang memerlukan dapat terus divaksinasi. Kita bercakap tentang rakyat Malaysia daripada apa yang kita kongsikan daripada Mesra Homes tadi. Rakyat Malaysia ini sememangnya ramai yang prihatin terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka dalam menyantuni mereka yang betul-betul memerlukan. Tapi Fatin, kalau kita cakap tentang nak membantu insan lain ataupun individu lain ini, antara perkara penting yang harus kita ingat adalah dengan membantu mereka yang paling hampir dengan kita. Setuju. Seperti keluarga dan juga jiran. Ini sebenarnya nak kami kongsikan bingkisan daripada TikTok ini yang mana memaparkan keprihatinan di komuniti kejiranan. Apa kata kita saksikan? Silakan. Hujan tanpa henti seolah bertanda cinta tak di sini lagi, kau tak berpaling.
hadirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Mula zini ya alam, ardi mahru'ah, ardi hurri masru'ah. Samana am tahlam, am tis'alil iyam, wini syamsi. Ada suka, ada juga yang menyentuh hati, yang mana itulah realitinya dalam ahli masyarakat kita, kerana saling bantu-membantu dan juga jengah-jengah juga lah jiran kita yang memerlukan. Dan saya sebenarnya nak kongsikan satu perkongsian yang mana baru-baru ini ada rakan saya berkongsi dengan saya lah. Di kediaman beliau ada yang disahkan COVID-19, dan apa yang dilakukan oleh seluruh jiran-jiran ini, mereka kumpul duit untuk mereka panggil ambulans untuk bawa pesakit COVID sini. Kerana apa, KKM juga sekarang ini sangat terhad kan. Jadi inilah inisiatif yang dilakukan di kejiranan mereka tu. Alhamdulillah, inisiatif sebeginilah yang nak kita galakkan kepada anda penonton untuk kita saling bantu-membantu. Dan terima kasih juga kita nak ucapkan kepada individu-individu yang berkongsi kisah-kisah inspirasi di TikTok yang dapat sama-sama juga kami kongsikan bersama dengan penonton kami pada hari ini. Baiklah, kalau kita bercakap tentang topik hari ini, tentang pandemik COVID-19 ini, kita memang akur bahawa dah hampir 2 tahun kita hidup dalam norma baharu ini. Dan kita bercakap tentang individu yang terkesan. Semua daripada kita ini mungkin terkesan dengan cara kita yang tersendiri, cara yang berbeza-beza. Hari ini kami nak kongsikan kepada anda bagaimana untuk kita sama-sama menyantuni penghuni-penghuni di rumah perlindungan dalam pandemik COVID-19 ini, kerana mereka juga memerlukan bantuan, perhatian dan juga sokongan daripada orang ramai dalam menempuhi keadaan yang getir ketika ini. Betul. Ramai yang juga menghulurkan tangan membantu mereka yang terkesan. Tapi janganlah kita untuk lupa untuk jeling-jeling kepada mereka yang berada di rumah perlindungan ini, kerana mereka juga memerlukan bantuan bukan sahaja dari segi makanan, mungkin ubat-ubatan dan sebagainya. Okey, baiklah. Hari ini sebenarnya kami nak bawakan anda semua penonton-penonton wanita hari ini untuk kita berkongsi topik tentang COVID-19, menyantuni penghuni di rumah perlindungan. Kita lihat bagaimana juga kita sebagai ahli masyarakat dapat membantu mereka yang memerlukan ini. Bersama dengan tetamu-tetamu hebat selepas ini dalam talian. Kita berehat dahulu, Fatin. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Situasi semasa COVID-19 dengan angka jangkitan yang belum mencatatkan sebarang penurunan telah mengundang pelbagai bentuk cabaran buat rakyat Malaysia. Rumah-rumah perlindungan dan kebajikan antara yang turut terjejas akibat daripada wabak ini. Terbaharu, seramai 20 orang penghuni rumah Nurlina Alawi telah disahkan positif COVID-19. Dan rumah perlindungan Nur Hati memerlukan bantuan makanan kerana wang yang sedia ada terpaksa digunakan untuk membuat ujian calitan COVID-19 dan pembelian ubatan kepada lebih 40 orang penghuni. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Inilah realiti kehidupan yang perlu dilalui oleh kebanyakan pemilik rumah kebajikan dan perlindungan. Dalam situasi yang serba mencabar ini, sikap ambil tahu dan prihatin terhadap satu sama lain wajar dilaksanakan. Justeru, apa yang boleh dilakukan oleh kita dalam usaha membantu rumah kebajikan dan perlindungan ini? Apakah pula bentuk bantuan yang boleh diberikan dalam meringankan beban mereka? Sebenarnya rakyat Malaysia boleh bantu dari segi medical, sebagai contoh menyediakan mereka face mask ataupun hand sanitizer, sebab makanan ni dah selalu orang berikan. Jadi hand sanitizer dan juga mask ni merupakan salah satu kepentingan, dan lagi sewaktu pandemik ini berlaku lah. Boleh bantu dari segi psikologi, ialah kalau seseorang tu yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman, boleh bantu dengan cara berbual dengan mereka, tanya jika mereka ada masalah supaya luahan mereka didengari. Selain itu, masyarakat perlu ambil tahu dan seelok-eloknya menyalurkan bantuan di rumah kebajikan yang berdaftar.
Okey, itulah antara senario yang mana kita perlu hadapi sekarang ini. Yang mana kalau kita terlalu memberi perhatian kepada mereka yang terkesan, itu tak ada kesalahan. Tapi janganlah pula kita lupa kepada mereka yang sangat-sangat memerlukan ini, adik-adik, anak-anak kita yang berada di rumah perlindungan ini. Hari ini kami nak kongsikan kepada anda seperti yang telah pun dijanjikan awal tadi untuk kita berkongsi tentang topik menyantuni mereka yang berada di rumah perlindungan ini bersama dengan dua orang tetamu kita yang telah pun berada di dalam talian ketika ini. Kalau boleh diperkenalkan, yang pertama kita bersama dengan Datin Nurlina Alawi ataupun lebih mesra disapa Mama selaku Yang di-Pertua Persatuan Kebajikan Anak Pesakit HIV AIDS Nurul Iman Malaysia. Apa khabar? Assalamualaikum Khabar Mama? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Okey, kita juga bersama dengan Encik Muhammad Zahid Muhammad Shah selaku Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Nur Hati yang sekarang ini berada di Ampang. Assalamualaikum Encik Zahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya bagi mereka yang mungkin prihatin ataupun mengikuti perkembangan kedua-dua individu ini, pasti mereka telah pun membaca antara perkongsian ataupun kronologi yang dikongsikan di laman sawang Facebook Mama dan juga Encik Said melalui Rumah Nur Hati dan juga Rumah Nurul Iman Malaysia. Mungkin Mama dahulu kita boleh kongsikan bagaimana keadaan terkini keluarga besar anak-anak Mama sendiri ketika ini. Okey, Alhamdulillah. Sebenarnya Mama ni ada dua NGO. Satu Pernim. Pernim untuk Satuan Kebajikan Anak kepada Pesakit HIV AIDS Nurul Iman Malaysia dan juga keluarga besar Nurlina Alawi Berhad. Jadi sebenarnya Mama buat ni semua ni di rumah saya sendiri sebagai anak angkat. Jadi sekarang ni ada di rumah saya. Anak saya yang mengidap AIDS pun dah sampai peringkat akhir pun di sini dan juga anak-anak angkat yang dijangkiti COVID-19 20 orang. Jadi semuanya di dalam rumah saya sendiri sebagai anak. Okey. Maksudnya Silakan Mama. Silakan. Teruskan Mama. Maksudnya saya layan mereka sebagai anak saya sendiri dan segala-galanya dibuat sendiri. Alhamdulillah, maksudnya dalam masa yang sama anak yang sakit tu yang mengidap AIDS tu dah sampai peringkat akhir, dia terlantar, dah bedridden kerana dah stroke dan juga jangkitan kuman pada otak. Saya juga anak-anak yang terkena COVID-19 lah. Okey, itu berkenaan perkongsian daripada Mama. Kita nak tanya juga kepada Encik Zahid, bagaimana keadaan anak-anak, adik-adik kita di sana. Mungkin boleh kongsikan Encik Zahid? Okey, terima kasih kepada wanita hari ini. Okey, pertama kita berpenghuni di Rumah Perlindungan Nur Hati ni, kita berpenghuni lebih kurang 53 orang. So pertamanya kita dapat kes ni sewaktu kita dapat baby lah dia dijangkiti. So daripada baby itulah yang bermulanya lah dia buat check up and then daripada asalnya 6 orang. Kemudian semalam kita punya update lebih kurang 37 penghuni yang dijangkiti. So kita ada badan lebih kurang dalam 14 lagi lah yang tinggal di rumah negatif lah. So setakat ni yang 6 pesakit kita telah diadmit sebab kita ada juga rumah perlindungan ni merupakan rumah transit untuk ibu mengandung juga. So kita ada ibu mengandung yang dijangkiti COVID-19 dan juga kita ada juga kanak-kanak lah yang terlibat dengan COVID-19 ni. So kita memantau di rumah lah berasingan 3 buah rumah tu kita sewa satu rumah sebenarnya kita asingkan yang positif dan negatif lah. So saya memantau dari luar lah dan saya buat pergerakan dari luar untuk anak-anak ni semua. Okay. Kalau kita bercakap tentang bantu-membantu, menyantuni dan juga memahami keperluan orang di sekeliling kita ini orang kata tak kira waktu, bukan waktu pandemik saja Cik Zahid dan juga Mama, tapi Cik Zahid mungkin boleh kongsikanlah juga dalam tempoh pandemik ini mungkin dari segi bantuan, dari segi keprihatinan masyarakat itu juga amat penting ketika ini, bukan saja dari sudut bantuan kewangan tetapi bantuan semangat, moral dan sebagainya. Kalau boleh Cik Zahid kongsikan. Okey, so far alhamdulillah bila pertama saya dapat panggilan yang daripada Hospital Kuala Lumpur mengatakan kita ada kes positif sebab selama 2 tahun ni kita memang menjaga kebersihan, menjagalah maknanya takut benda ni sebab saya ramai baby juga di rumah ni. Jadi bila dapat panggilan mengatakan ada kes positif, jadi saya terus ambil langkah awal. Dalam masa sama, saya merupakan juga Lieutenant Bersekutu untuk Angkatan Pertahanan Awam. Jadi pengalaman saya di frontliner itu banyak membantu. Bila saya dapat panggilan mengatakan rumah kita dijangkiti positif, terus saya dengan pasukan, dengan tim lah minta bantuan untuk buat saringan awal. Daripada saringan awal tu kita dapat 6 positif.
dan juga esok saya buat lagi, saya dapat lebih kurang dalam 20 positif. Jadi kat situlah bila berlaku benda macam tu, pertama saya akan call CAC lah, tetapi mungkin keadaan di CAC ataupun pusat kesihatan sangat sibuk. Jadi saya dapat bantuan secara klinikal daripada klinik Iltizam lah. Klinik Iltizam di taman di Waterfront inilah banyak membantu saya daripada segi psikologi, minta saya dorongan macam mana apa saya nak buat, nak langkah seterusnya. Jadi kebetulan alhamdulillah bila benda ni saya punya tim terus minta bantuan, so masyarakat ni banyak membantu dan memberi kekuatan. Sebenarnya saya dah down sebenarnya bila saya dapat tahu lebih kurang 20 anak saya dijangkiti. Saya sebenarnya dah down jugalah. Saya macam ya Allah, dugaan besar ni ya Allah, sebab mereka majoriti anak di rumah saya ni ada anak yang tidak saf taraf, anak luar nikah, anak yang ditinggalkan. Jadi bila mereka kena admit tu jadi satu kesusahan jugalah. Jadi alhamdulillah masyarakat banyak sekeliling banyak membantu saya lah, dengan kawan-kawan support semua. Alhamdulillah, gembira kami mendengar perkabaran ini, yang mana kita tahu ramai dalam kalangan rakyat Malaysia ini yang cukup prihatin dalam membantu mereka yang memerlukan. Betul. Kalau kita mendengar apa perkongsian Cik Zahid sebentar tadi, kita sebenarnya ahli keluarga kita yang positif pun kita sangat down. Ini kan pula Cik Zahid yang memikul besar tanggungjawab, ramai anak-anak kecil dan sebagainya. Kita nak minta Mama tolong kongsikan juga bagaimana kalau Mama juga berdepan dengan permasalahan sama dari segi mental dan juga fizikal, yang mungkin kadang-kadang ada resah kan, sedih bila melihat anak-anak tu. Bagaimana sebenarnya Mama melihat kekuatan ataupun bangkit, ada tanggungjawab besar untuk diberikan kepada anak-anak ni? Alhamdulillah. Sebenarnya bila saya berkonsep keluarga dalam rumah, jadi anak-anak saya di sini ada 30 orang, yang dah kena 20 orang. Tapi saya bersyukur kerana anak yang dijangkiti yang ada AIDS tak kena COVID-19. Jadi saya bersyukur sangat pada Allah, dan anak-anak ni memang dia memerlukan ibu, maksudnya mama ni sebagai mak dan yang kecil sebagai nenek. Maksudnya antara nenek dengan cucu, antara mak dengan anak. Jadi memang hubungan kami rapat. Dan memang layan mereka macam nyawa lah. Yelah. Dan alhamdulillah Mama memang pada awalnya memang mula-mula Mama beli tempah untuk makanan. Tapi alhamdulillah Mama bila Mama beritahu pada publik setelah 4 hari, Mama beritahu pada publik yang anak Mama kena COVID-19, alhamdulillah ada juga yang datang menolong, memberikan makanan kepada anak-anak ni, alhamdulillah, dan juga PPE, insyaAllah. Okay. Mama, kalau saya dan anak yang saya. Mama, sorry saya nak tanya, dalam lingkungan berapa anak-anak tu, seusia, sekecil berapa tahun, dan paling besar berapa tahun Mama? Okey, yang paling kecil umur 11 bulan. Yang paling dewasa berumur 26 tahun. Alhamdulillah. Jadi saling bantu membantu. Kalau kita lihat dalam tempoh pandemik. Saya tak ada orang gaji. Masya-Allah. Saya tidak ada orang gaji, subhanallah. Mama, kalau kita lihat sebelum tempoh pandemik ini, ramai dalam kalangan ahli masyarakat boleh hadir untuk membantu, memudahkan urusan dan sebagainya. Kadang-kadang menggembirakan mereka, membawa bantuan makanan dan sebagainya. Tapi dalam tempoh pandemik ini ada banyak kekangan yang kita tak boleh berjumpa, harus patuh SOP dan sebagainya. Betul. Bagaimana Mama menggalakkan masyarakat yang prihatin di luar sana untuk terus memberi sokongan dan juga membantu keluarga besar Mama ini untuk memberi mereka semangat dan juga dorongan dalam tempoh pandemik ini, Mama? Saya berhubung dengan publik di luar melalui Facebook dan IG saja. Dan alhamdulillah memang ada juga dapat telefon ataupun dapat panggilan daripada kawan-kawan yang memberi semangat kepada kami, dan juga ada juga yang memberi makanan mengikut schedule lah. Maksudnya alhamdulillah saya bersyukur sangat kepada Allah. Dan semalam alhamdulillah saya dah dapat panggilan daripada Mawib, dan juga dah dapat bantuan kotak makanan daripada daripada Jawi. Alhamdulillah. Maksudnya sokongan tu yang saya perlukan untuk menyokong bantu apa yang saya lalui sekarang lah. Dan saya sebagai ibu takkan mengalah. Saya akan pastikan anak-anak saya berada dalam keadaan yang baik. Dan untuk pengetahuan, 5 anak saya dah hantar ke homestay. Saya sewa homestay. Untuk anak-anak yang sihat, 5 orang saya dah letakkan di homestay. Sekarang ni yang sihat 10 orang. 10 orang, yang 5 kat rumah untuk bantu anak saya yang sakit AIDS
yang dah terlantar. Jadi yang 5 lagi di homestay yang saya sewa di Batu Sembilan. Alhamdulillah. Sebenarnya mendengar apa yang Mama kongsikan ini, kita mendapat semangat baru mengenai segala pengorbanan Mama dan juga keprihatinan Mama kepada anak-anak ini. Wajar sebenarnya kita contohi. Dan kita berbalik kepada Encik Zahid semula. Kalau kita lihatkan segala bantuan selalunya dari segi makanan, mungkin ubat-ubatan. Encik Zahid mewakili rumah-rumah perlindungan lain, mungkin apa antara yang mungkin perlukan tapi ramai yang tak tahu? Apa yang diperlukan, apa yang boleh dibantu? Kebiasaannya lah kalau kita tahu dalam bentuk bantuan ni kebanyakan orang akan hantar dalam bentuk sumbangan barangan. Tetapi sebenarnya kita di rumah-rumah perlindungan juga kita memerlukan sumbangan daripada bentuk lain lah. Contoh macam daripada segi PPE, barang-barang sanitize, pampers. Jadi benda-benda itu juga memang sangat penting lah sebab kita di rumah perlindungan ni kita sebenarnya contohlah macam kita dah 2 tahun mengalami pandemik COVID ni. Jadi memang anak-anak, bayangkanlah anak-anak tak boleh berkeluar. Kalau satu rumah tu baru ada 3-4 anak, kita lebih kurang dalam satu rumah perlindungan ni lebih kurang dalam berpuluh anak dalam rumah tu. Jadi macam-macam aktiviti kita kena buat. Bukan cakaplah macam tablet tu pun satu benda yang juga memerlukan, perkara-perkara lain juga memerlukannya lah. So bukan sahaja bentuk barangan. Jadi macam pandemik ni pula, kebetulan banyak pula orang hantar beras. Saya kata saya tak boleh masak time ni. Memang saya masak dari luar saya kata. So kita perlukan dari segi barang-barang medical, barang-barang bentuk lain lah, aktiviti, lebih kepada aktiviti anak-anak lah penghuni dalam rumah. Saya gembira apabila Cik Zahid dan juga Mama berkongsi kepada penonton-penonton apakah sebenarnya keperluan sebenar yang diperlukan. Sebab kadang-kadang dalam masa yang sama kita nak membantu ni, kita harus mengetahui juga apa yang diperlukan oleh pihak yang ingin dibantu. Itu yang paling penting sekali. Tetapi kami nak kongsikan juga sesuatu kepada Encik Zahid dan juga Mama Nurlina dan juga penonton-penonton kita. Sebenarnya ada pelbagai cara untuk kita terus menyantuni anak-anak kita ataupun mereka yang tinggal di rumah perlindungan ini dengan menggembirakan mereka menerusi inisiatif yang kita lakukan. Kita nak lihat antara inisiatif yang dilakukan oleh individu ini bernama Puan Nurliza Samigun bersama rakan-rakannya untuk menggembirakan hati anak-anak di rumah perlindungan. Jom kita saksikan silakan. COVID-19 memberikan kesan kepada kita semua dalam pelbagai aspek. Hari ini kita dapat melihat ramai dalam kalangan masyarakat yang memerlukan bantuan. Namun tidak terkecuali mereka yang prihatin menghulurkan tangan terhadap keperluan dan kebajikan insan di sekeliling. Ingin berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan, Nurliza Samigun, 42 tahun, bersama rakan-rakannya telah menghasilkan kotak hadiah buat 47 orang anak yatim dengan kreatif dan unik. Baginya, melihat senyuman dan keseronokan anak-anak ini menerima kejutan kotak hadiah amat besar ertinya. Oleh kerana kita dalam pandemik, jadi kita tak boleh nak keluar beli barang. Jadi saya hubungi pihak Darussalam, saya bertanya umur ada anak ni. So ada daripada baby dan juga remaja. During the pandemic ni kita tak tahu stres budak-budak ni dekat mana kan. Jadi kami beli mengikut kesesuaian umur. Ada botol susu, ada stationery, ada drawing block, lots of full activity lah. Maksudnya kita ada batu seremban yang dijahit oleh rakan saya. Kita ada lukisan batik juga daripada rakan-rakan craft. Kami berkongsi lah. Menurut Nurliza, idea tercetus dari sahabatnya yang juga ingin menghadiahkan sesuatu buat anak-anak di rumah Darussalam. Mula-mula tu kita just nak bagi, masukkan je dekat dalam paper bag atau dekat dalam bungkusan biasa, kemudian kita post je. Tapi rasanya macam benda tu simple sangat kan. Jadi macam mana kita nak gembirakan hati anak-anak ni seolah-olah mendapat hadiah hari jadi. Jadi saya kata dengan sahabat saya kata why not kalau kita cantikkan kotak ni, kita tambahkan sedikit aksesori, kita tambahkan dekor, kita tambahkan toy. Lepas tu saya letaklah lampu LED tu. Bila buka tu kan rasa macam wah, dia lilak-lilak macam tu. Terus kanak-kanak ni tidak dieksposkan dengan perkara tu. Jadi macam kalau kita dah biasa dapat tapi anak-anak ni tidak. Jadi apa salahnya kita berkongsi momen gembira itu bersama dengan mereka. Biarpun apa yang diberikan nampak kecil, namun dia berharap agar usaha ini sedikit sebanyak dapat membuat anak-anak ini rasa dihargai.
menggembirakan seseorang itu ada banyak cara. Jadi tidak semestinya kita tak ada duit, kita tak ada pendapatan yang tetap, kita tak boleh gembirakan hati orang lain. Jadi kalau kita seorang memang kita rasa berat, tapi bila kita bersama-sama berkongsi seorang sedikit, benda tu jadi besar. Oleh kerana norma baru ni kan, kita tak boleh jumpa orang, kita tak tahu pun apa masalah orang yang kat luar sana. Kita kena lebih prihatin, cuba meletakkan diri kita pada kasut orang lain juga. Kalau tak banyak, sikit kita berkongsi rezeki dengan mereka. Semoga usaha murni yang dilakukan oleh Nurliza dan rakan-rakan ini dapat diteruskan sekaligus menjadi inspirasi dalam berkongsi detik bahagia bersama mereka yang memerlukan. Saya rasa kita bukan saja teruja, tetapi kita juga tersentuh hati dengan inisiatif yang dilakukan ini. Yang mana mereka ini merupakan suri rumah, tetapi mereka mempunyai inisiatif untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Kerana di dalam setiap rezeki kita itu, Fatin, ada juga hak orang lain sebenarnya. Dan ini yang kita nak kongsikan juga bersama dengan Mama dengan juga Cik Zahid. Kita nak tanya, dari segi pendidikan di anak-anak di kedua-dua rumah ini dalam tempoh pandemik ini, bagaimana pendidikan anak ini dapat diteruskan? Apa yang boleh dibantu juga oleh masyarakat bagi memastikan kelancaran proses pembelajaran anak-anak di rumah besar Mama dan juga rumah kebajikan Nurhati? Kita mulakan dengan Cik Zahid dahulu. Okey, memang dugaan jugalah sebab kebanyakan anak-anak di rumah Nurhati ni, mereka ni belajar di tahfiz lah ataupun sekolah swasta bersendiri. Tapi dalam masa 2 tahun ni mereka tak dapat ke sekolah. Jadi memang kita ada kekangan sebab kita ada lebih kurang dalam 30 pelajar yang bersekolah swasta. Jadi sekolah tahfiz lah. Jadi kekangan tu bila dia kelas online, kita penjaga tak ramai sebab kebanyakan penjaga kita merupakan penjaga penghuni juga rumah tu, jadi membantu sekali. Jadi memang kita ada kesukaran untuk buat kelas online tu. Jadi memandangkan iPad pun kita dia punya tablet pun tak cukup. Jadi dengan keadaan online juga, jadi memang ada kesukaran banyaklah kat situ. Jadi inisiatif yang kita buat petang tu kita ada buat adalah volunteer yang sumbang untuk kelas online bahasa Inggeris, kelas matematik. Tapi memang kesukaran dia sebab anak-anak ni dia bila nak bangun pagi tu susahlah nak untuk online, kita kena pantau dia duduk dekat situ. Memang sangat dugaan jugalah untuk kelas online tu, cabaran dia. Okey, dan Mama pula kalau boleh Mama kongsikan bagaimana agaknya proses pembelajaran anak-anak di rumah ketika pandemik ni, Mama? Okey, alhamdulillah proses pembelajaran di dalam masa musim COVID ni, sebenarnya anak-anak saya memang mereka belajar online sendiri di rumah. Dan kalau yang sekolah rendah, menengah dan universiti, mereka akan buat kelas, diorang buat online melalui melalui komputer dan juga handphone. Memang Mama kat rumah cuma ada satu tablet je dan yang lain-lainnya handphone, itu pun berkongsi. Kalau yang untuk universiti memang seorang satu komputer sebab laptop memang dia orang berperlukan. Saya untuk pengetahuan anak-anak saya lebih daripada 10 orang yang dah masuk universiti. Alhamdulillah. Dan sekarang ni yang masih lagi universiti di UTM, di UTM, di UiTM, UiTM dan juga di College Profesional Baitumal. Jadi memang memerlukan laptop ataupun memerlukan tablet lah. Tapi memang buat mana yang mampu lah sebenarnya. Itu je lah. Nak minta malu kan, jadi buat mana yang mampu. Masya Allah. Mama, di penghujung perbincangan kita pada hari ini, mungkin Mama boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton kita, rakyat Malaysia yang prihatin, yang sememangnya ingin membantu tapi mungkin tak tahu cara untuk mereka membantu rumah-rumah kebajikan ataupun rumah-rumah perlindungan ini. Apakah keperluan, bagaimanakah cara untuk mereka terus menyumbang bakti, menghulurkan bantuan kepada rumah perlindungan ataupun rumah kebajikan Mama sendiri? Mereka boleh terus telefon saya di talian 017 886 0208. InsyaAllah saya akan menjawab dan saya akan memberitahu apa yang keperluan-keperluan yang saya perlukan dan anak-anak perlukan, insyaAllah. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Dan Cik Zahid pula, mungkin ada kata-kata yang nak diberikan kepada mereka yang terpanggil untuk membantu di rumah Cik Zahid. Mungkin dari segi pembelajaran ataupun bantuan, katakan kata-kata kepada mereka.
Okey, boleh hubungi saya terus untuk di talian 0132313138 atau kita punya FB lah, Rumah Perlindungan Nur Hati dan juga Pertubuhan Kebajikan Nur Hati. Di sana boleh direct tag saya untuk keperluan, sebab kadang-kadang mengikut keadaan tu kita ada keperluan yang berbeza lah. Dan kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim daripada klinik Iltizam jugalah. Saya memang kena highlightkan sebab dia lah banyak membantu, sebab kita hari ini pun akan swab lagi anak kita. So di situlah sebenarnya kos swab tu yang berat jugalah. Betul. Memang besar di situ. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi membantu, yang membantu Rumah Kebajikan Nur Hati. Cik Zahid, mungkin ada sesuatu juga nak disampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia bagi mereka yang prihatin, mereka yang membantu bukan saja di Rumah Nur Hati dan juga di Rumah Nurlina Alawi, tetapi yang membantu ramai mereka yang terkesan dan memerlukan ketika ini. Bagaimana kita nak menaikkan semangat rakyat Malaysia ini untuk terus saling bantu-membantu dalam keadaan sebegini? Okey, sebenarnya moto yang kita bawa daripada dululah sekarang, macam di Rumah Nur Hati sendiri pun sebenarnya kita telah menjalankan food bank sebenarnya. Food bank sendirilah, maknanya untuk sekitar kawasan pun. Jadi apa yang saya boleh nasihat di sini, sebenarnya kita kena kuat, kena strong dan juga pertama kena ikhlas. Kita kena yakin, kita kena reda. This ujian memang kita akan menghadapi dan kita akan hadapilah benda ini. So insya-Allah saya nasihatkan kepada semua yang ingin membantu di luar sana untuk terus awal itu kita kena betul, kena ikhlas dan kena yakin dan kena reda lah. Ya, itu yang kita bawa dari hari inilah. InsyaAllah. Daripada Mama pula? Okey, Alhamdulillah saya pada Mama, sesiapa yang ingin menyokong, membantu saya memang ucapkan ribuan terima kasih. Dan memang kalau tadi Cik Zahid kata memerlukan duit yang banyak untuk swab, betul. Saya pun sama, saya keluarkan di poket sendiri apa yang ada. Yang penting anak-anak saya cepat dapat keputusan, memang itu yang terbaik, itulah yang dilalui oleh kami. Dan sesiapa yang ingin menyokong bantu saya dan juga Cik Zahid, yalah, kita kena jujur lah, kena ikhlas. Dan sebenarnya nak minta tu malu, tapi kalau ada orang yang sudi, yang prihatin, kami sangat lalukan, insyaAllah. Baiklah. Apa yang dikongsikan Mama dan juga Cik Zahid ini harapnya memberi buka mata mereka di luar sana yang mana ingin membantu. Salurannya telah dikongsikan dan boleh terus ke Facebook Mama dan juga Cik Zahid. Kita nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua individu hebat ini, Cik Zahid Muhammad Shah dan juga Datin Nurlina Alawi ataupun Mama, kerana bersama dengan WH hari ini berkongsi mengenai Rumah Perlindungan. Dan kami doakan semoga Mama dan juga Encik Zahid akan terus kuat juga kepada individu-individu lain yang turut sama menguruskan Rumah Perlindungan dan juga Rumah Kebajikan. Semoga terus diberikan kekuatan dan semoga terus diberikan bantuan untuk memastikan kelangsungan hidup anak-anak ataupun mereka yang menjadi penghuni di Rumah Perlindungan tersebut. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Terima kasih. Jaga diri. Kirim salam semua. Baiklah, Fatin, ini yang kita nak kongsikan juga kepada penonton-penonton kita untuk kita sentiasa mengetahui, mengambil berat dan prihatin terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita. Kalau mungkin kita tak nak cari yang jauh, kita cari yang terdekat. Betul. Di radius kawasan kediaman kita, di tempat kerja kita, adakah sesiapa yang memerlukan, adakah rumah-rumah kebajikan itu memerlukan bantuan dan sebagainya. Dan kita berbalik semula kepada apa yang dikongsikan oleh Encik Zahid dan juga Mama tadi. Kalau kita nak bagi bantuan, kita kena tahu apakah keperluan yang diperlukan bagi mengelakkan pembaziran sebenarnya. Betul tak? Dan saya suka sebenarnya nak petik apa yang dikongsikan rakan kita tadi. Berkongsi rezeki ini bukanlah hanya memberi bantuan dari segi keuangan. Mungkin sokongan moral kepada mereka, kepada Mama dan juga Cik Zahid. Kalau kita tengok beban ataupun tanggungjawab yang dipikul sangatlah besar. Dan mungkin kita boleh bagi sokongan moral, kata-kata yang baik kepada mereka, bantuan dari segi kemahiran kita mungkin. Ya, dan itu yang paling penting sekali untuk kita terus menjadi insan yang prihatin, peduli dan sentiasa mengambil tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Seperti juga inisiatif yang dilakukan oleh Puan Nurliza Samigun bersama rakan-rakan tadi, yang mana mereka mencari cara dan juga idea mereka sendiri untuk menggembirakan anak-anak di rumah anak yatim tersebut. Jadi kita doa semoga hari ini kita dapat jadikan menjadi inspirasi kepada anda semua untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan seorang lagi individu yang sememangnya banyak memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan, tetapi sangat-sangat orang kata tidak menggembar-gemburkan tentang apa yang dilakukan oleh dirinya. Sangat merendah diri. Ya, itu perkataannya. Betul. Tapi sebelum itu kita nak berhenti rehat seketika. Jadi anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Yang mana tetamu kita selepas ini iaitu Syed Ahmad Abdul Rahman atau Ultimate yang telah pun berada dalam talian. Apa khabar Ultimate?
Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Ultimate baru saja selesai suntikan vaksin ya. Tahniahlah. Terima kasih kerana sudi juga Terus. bersama dengan kami. Sama-sama. Okey. Sempat dari rumah dia kat bawah ni. Okey. Kalau cakap tentang Ultimate ni, nak kongsikan juga sesuatu kepada penonton. Hari-hari kalau anda dengar lagu Wanita Hari Ini yang kita dengar montaj kita ni, itu adalah ciptaan daripada Ultimate Inilah sebenarnya. individu Terima kasih dia. Ultimate. Okey, tapi hari ini kita nak berkongsi tentang kisah keprihatinan, inisiatif yang dilakukan oleh Ultimate bersama dengan rakan-rakan untuk membantu mereka yang memerlukan. Tapi apa yang menariknya tentang apa yang dilakukan oleh Ultimate ini adalah setiap kali menghantar bantuan, bukan saja Ultimate tetapi individu-individu yang terlibat juga tidak dibenarkan untuk mengambil gambar dan juga berkongsi gambar-gambar tersebut di media sosial. Betul. Ini sesuatu yang berbeza. Okay, Ultimate mungkin boleh kongsikan daripada mana datangnya idea untuk membantu mereka yang memerlukan ini. Dia datang daripada idea saya dengan jiran saya, kena nak tolong jiran-jiran kami. Kan, dan untuk masa PKP ni, jiran kami tu kami ambil sebagai meringkumi atau dalam lingkungan 10 km lah. Kan, dan kita tahu ni jiran-jiran kita, kemungkinan besar disebabkan diorang tinggal dekat dengan kita, orang yang kita kenal. Jadi, diorang rasa segan, sangat-sangat segan. Dan memang banyak kes kami dapat ni yang diorang segan nak kibarkan bendera putih, nak minta tolong. Betul. Jadi kita nak kurangkan beban segan tu, kita kata okey, tak apa. Kita tak nak ambil gambar siapa-siapa. Kita nak letak, kita nak tolong, lepas tu kita nak tak nak gembar-gemburkan, tak ada. Sebab ini untuk saya ni tanggungjawab jiran. Ya. Tanggungjawab asas jiran. Jadi tak payah dibanggakan, tak payah nak tunjuk kat orang, tak ada. Kan? Jadi susah untuk kami, susah. Kami ni bila tahu jiran tak cukup makan, kita kat rumah pun tak lalu makan. Ya, betul. Okay. Walaupun makanan kita cukup kan. Ya. Itulah. Kalau kita tahu dalam pandemik ini, pastinya di rumah itu adalah keluarga kecil kita. Tapi kejiranan tu sekarang ini dah menjadi keluarga besar kita yang kita perlu ambil tahu mengenai mereka, kesusahan mereka ataupun mereka yang terkesan. Tapi Ultimate sebenarnya kan apa yang dilakukan, inisiatif Ultimate ini sebenarnya menjadi contoh ramai sebenarnya di luar sana. Selalunya sekarang ni kalau orang bagi bantuan suka jadikan sebagai kandungan ataupun konten di sosial media, tapi lain yang pendekatan lain yang digunakan oleh Ultimate sebenarnya untuk menjaga aib ataupun penerima bantuan itu sendiri. Sepanjang bantuan yang diberikan, apa agaknya yang boleh disampaikan kepada mereka antara barang-barang bantuan? Okey, kami memberi satu pack makanan asas. Kami mengambil pendekatan bahawa bila orang dapat tu dia sangat lapar. Jadi kita kena ada mungkin mi segera dan juga minuman coklat malt. Kan, selebih daripada itu kami beli barang-barang asas yang cukup kalau nak buat nasi goreng boleh. Jadi ada beras, ada minyak, ada telur, ada kicap, ada juga 1 tin sardin. Okey. Ultimate. Maafkan saya, daripada usaha kecil, maksudnya untuk membantu jiran-jiran di kawasan kejiranan saja dalam radius 10 km. Tapi hari ini kabarnya turut membantu, ada bantuan juga yang telah diberikan kepada rumah perlindungan dan juga mereka yang lain yang memerlukan. Mungkin Ultimate boleh kongsikanlah tentang inisiatif ini juga. Ada. Sebab dekat rumah kita pun, dekat rumah kami ni pun, dalam lingkungan ni pun ada juga rumah-rumah kebajikan, rumah anak yatim, rumah orang tua. Dan tak kisah dah, walaupun diorang bukan satu struktur family atau struktur kekeluargaan yang lazim, diorang tetap jiran kita. Diorang tetap patut ditolong. Walaupun diorang katakan mungkin bukan bangsa kita atau bukan orang Malaysia pun, sebab ada pekerja-pekerja Indonesia yang datang, pendatang asing dengan izin, diorang pun memerlukan pertolongan juga. Ultimate, mungkin boleh kongsikanlah dari segi sumbangan itu sendiri, daripada mana Ultimate mendapat sumbangan itu untuk yang dikongsikan kepada mereka yang memerlukan ini? Kita dapat sumbangan daripada orang lah. Terus terang cakap, kita dapat sumbangan daripada orang. Kita menggunakan pertubuhan kebajikan Hulu Langat dan disalurkan ke dalam kebajikan itu, dan kami dari situ kami menggunakan dana tu untuk membelikan bakul makanan asas ni lah. Okey. Ultimate, apa yang boleh disampaikan kepada mereka yang mungkin ingin membantu tapi dari sudut bagaimana nak mula, mungkin kita boleh mulakan dengan circle yang kecil. Apa yang boleh dikatakan oleh Ultimate? Saya rasa kita mulakan dengan jiran-jiran kita. Kita tengok jiran sekeliling kita, katakan kita tinggal di flat, di apartmen atau di kondominium, ada juga orang yang memerlukan, atau di sekeliling kawasan kita. Mungkin masa kita nak pergi beli barang ke dekat kedai runcit tu, tengok ada ke orang yang memerlukan ke, kita boleh buat benda-benda lain seperti
mengurangkan perbelanjaan barang dapur kita setiap bulan ni mungkin 10%, 15% dan kita salurkan duit itu kepada orang yang lebih memerlukan. Itu satu cara yang saya rasa senang sangat kalau kita nak tolong orang. Okey. Tapi mungkin Ultimate boleh kongsikan antara rata-rata daripada mereka yang menerima bantuan ni, apa antara reaksi mereka pada mulanya kerana datangnya hero ini untuk membantu mereka dalam meringankan beban? Kadang-kadang diorang tanya dari mana? Awak dari mana? Awak dari persatuan mana? Kita kata tak ada. Kita tak ada persatuan. Kita tak ada pertubuhan. Kita tak ada apa-apa. Lepas tu kadang-kadang diorang tanya siapa suruh buat ni? Saya tak ada siapa suruh buat. Kita buat ni atas gerak hati kita orang sendiri. Kan? Dan kadang-kadang tu ada yang kenal saya, kalau dia nak ambil gambar dengan saya tu, kalau saya tak bagi tu dia boleh dikira kurang sopan, kurang baik jadi bagi, tapi saya tak pernah ambil gambar dengan orang, saya tak pernah siarkan, tak ada apa-apa. Itu semua tak ada. Okey. Ini antara sikap ataupun perkara baik yang harus kita ikuti selain daripada membantu tapi juga turut menjaga aib mereka yang mendapatkan bantuan. Itu paling penting sekali. Jangan kita jadikan mereka ini sebagai konten kita. Dan Ultimate, di penghujung perbincangan kita ini mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan oleh Ultimate kepada penonton-penonton kita, bagaimana sebenarnya untuk kita dapat menggalakkan juga penonton-penonton untuk terus berkongsi apa yang kita ada ini bersama dengan mereka yang memerlukan, dan juga kalau mereka nak bersama-sama dengan Ultimate, mungkin ada laman sawang Instagram yang boleh dikongsikan. Boleh. Kita saya buat masa ni alhamdulillah dana kami cukup. Tapi dana ni bukannya selama-lamanya ada kan. Jadi kami akan buat lagi satu pusingan untuk mengumpul dana. Jadi kalau awak ke Instagram saya, instagram.com/ultimate, insya-Allah kita akan keluarkan butiran bagaimana nak menyumbang. Dan kalau nak menyumbang pun tak payah menyumbang kat kami, menyumbang kat orang lain yang menolong pun tak apa, tak kisah. Janji kita sama-sama tolong, kita semua jiran kita kita semua satu bangsa Malaysia, kita tolong semua orang. Mustahil lah Malaysia ni ada orang yang akan kebuluran. Mustahil. Yalah, dengan apa yang dilakukan oleh Ultimate, dan diharapkan ramai lagi yang mencontohi dan membuat Ultimate sebagai inspirasi mereka, insya-Allah tak ada yang susah ataupun yang memerlukan. Insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Ultimate dan juga rakan-rakan yang menjalankan inisiatif ini untuk membantu di kawasan kejiranan dan juga mereka yang memerlukan. Terima kasih sekali lagi. Jaga diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, itu dia tadi perkongsian daripada Ultimate yang saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton dah mula melakukan inisiatif yang sama. Sebab ada juga saya dengar macam bos-bos saya kongsikan yang mana mereka kongsi duit bersama rakan-rakan, kemudian mereka belikan barangan-barangan keperluan kena hantar kepada mereka yang memerlukan. Begitu juga dengan rakan-rakan sekolah dan rakan-rakan di Facebook juga ramai yang melakukan inisiatif ini, dan kita harapkan seperti apa yang dikongsikan oleh Ultimate ini tadi, dengan adanya usaha murni ini, kalau sedikit sebanyak kita mulakan dengan kelompok yang kecil dahulu, keluarga, jiran-jiran kita, dan kemudian barulah pergi kepada yang jauh sikit, insya-Allah tak ada yang akan kelaparan. Betul. Lagi satu, tanya-tanya kepada mereka. Kadang-kadang mereka ni malu untuk minta bantuan kan, macam mana dikongsikan Mama tadi, malu sebenarnya. Tapi kadang-kadang bila keadaan tu mendesak, kita sangat-sangatlah memerlukan dari segi keperluan harian kita. Baik, itu berkenaan dengan perkongsian kita hari ini, Lafiza kan. Tapi banyak lagi perkongsian selepas ini, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana terus bersama kami di Wanita Hari ini. Ada sesuatu yang menarik nak kami kongsikan bersama anda, iaitu Nestle Malaysia bersama Media Prima menyeru rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengambil vaksinasi COVID-19. Marilah kita berganding bahu dan membantu sahabat barisan hadapan demi kebaikan keluarga dan negara kita yang tercinta. Daftarlah sekarang di MySejahtera dan ayo kita bersama hentikan wabak ini. Dan kita nak bawa penonton untuk saksikan promo ini. Bersama, kita berganding bahu hentikan wabak ini. Daftar untuk vaksinasi anda melalui MySejahtera. Pesanan prihatin daripada Nestle Malaysia dan Media Prima. Terima kasih Nestle Malaysia dan juga Media Prima Berhad. Ini kami nak kongsikan berita baik buat anda yang bergelar usahawan. Yang mana buat usahawan PKS, Media Prima Omnia ingin membantu anda bersama kami untuk kita kembangkan jenama, produk maupun perkhidmatan anda dengan pakej serendah RM5,000. Anda juga berpeluang untuk senaraikan bisnes anda di portal Media Prima termasuk TV, radio, surat khabar, digital dan e-dagang Wow Shop. Dan peluang-peluang
berpeluang mendapat sebahagian daripada nilai media keseluruhan sebanyak RM1 juta untuk 20 peserta terawal sahaja. Jadi hubungi kami di kitamalaysia@mediaprima.com.my untuk peluang menarik ini. Tetapi tertakluk kepada terma dan syarat. Kita saksikan. Buat usahawan PKS, Media Prima Omnia ingin membantu anda. Bersama kami, kita kembangkan jenama, produk mahupun perkhidmatan anda dengan pakej serendah RM5,000. Anda juga berpeluang untuk senaraikan bisnes anda di portal e-dagang Wow Shop dan peluang mendapat sebahagian daripada nilai media keseluruhan sebanyak RM1 juta. Tertakluk kepada terma dan syarat. Sertai kami sekarang. Baiklah, jangan lepaskan peluang ini buat anda yang bergelar PKS untuk sama-sama menyertai kami di Media Prima untuk kami iklankan produk anda. Dan esok, Fatin, kita kembali dengan satu lagi topik berkaitan hikayat perkahwinan. Ini isu ni kadang-kadang boleh jadi sensitif tapi kadang-kadang dia boleh jadi sesuatu yang menenangkan sebab tak ada perbalahan. Kita nak kongsikan esok iaitu mantanku, best friendku. Macam mana anda boleh berbaik dengan bekas suami ataupun bekas isteri? Anda boleh berbaik untuk anak-anak ataupun untuk perkara-perkara yang lebih baguslah sebenarnya kan. Sebenarnya. Okey, kongsikan kalau ada soalan anda kepada Facebook kami sehingga kita bertemu lagi esok jam 12.30 hari. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia menyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan